wabarakatuh. Manakem, ni hao, sawadikap, namaste, salam apa anda saya. Saya hari ini terpanggil untuk mengadakan satu video untuk share dengan rakan-rakan di luar sana mengenai perdagangan, perniagaan yang saya lakukan di seluruh dunia. Jadi saya mengambil kesempatan hasil daripada balik ke Kelantan hari ini, kemarin duduk sini selama seminggu, walaupun dalam menguruskan perubatan perawatan saya, dan tadi saya dah pergi jumpa dengan Dr. Jaga, alhamdulillah buat injection dan dapat ubat stroke, dan malam tadi pun ada kawan-kawan sahabat-sahabat telah datang untuk membantu bagi mengubati saya. Bersyukur dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah bersusah payah mencari perawat untuk perubatan saya. Apa yang saya nak cakap hari ini, di Gloria Beach hari ini tempat saya duduk. Jadi saya pulang semalam dengan 5 kereta bersama anak-anak cucu. Dan di sini ramai kawan-kawan. Tadi juga saya telah dikunjungi oleh pertubuhan kerabat Raja Jembal, perbincangan atas dasar NGO dengan kami atas dasar NGO memerlukan sedikit sokongan untuk menyiapkan satu galeri di Kota Jembal untuk memperingati kerajaan Jembal yang hebat, yang kuat satu zaman dulu. Tetapi setelah dikalahkan oleh kerajaan Siam, Kota Jembal telah dibakar dan dijadikan ladang padi, sawah padi untuk menghilangkan sejarah untuk anak-anak cucu bahawa Kota Jembal ini tidak ada dalam sejarah, untuk menjadikan satu mitos kepada anak cucu generasi akan datang. Jadi apa yang saya nak sentuh hari ini berkait dengan saya, sukalah kerana saya pun orang Kelantan. Jadi saya nak sharenya isu apa yang saya buat hari ini dalam perdagangan saya, isu perdagangan ekonomi berasaskan kewangan. Saya meletakkan Gedebek itu sebagai satu sistem di mana konsepnya adalah ekonomi Blue Sky Thinking Initiative. Formulanya Zahari Erwan Foundation. Okey, saya nak sebut soal sistem. Gedebek ni rata-rata diperhatikan di Kelantan dan di Malaysia, orang melihat negatif. Kerana Gedebek tu orang yang katok kepala orang, ketua samseng, ketua gangster. Tapi saya cuba menterbalikkan keadaan negatif ini kepada positif. Di mana adalah amat kena dengan apa yang saya buat hari ini, iaitu saya namakan Global Economization Development Exchange Business Enhance. Iaitu dalam bahasa Melayunya, ekonomi global, perdagangan, pertukaran perdagangan untuk menambah baikkan perniagaan. Jadi saya nak umumkan kenapa saya mengatakan begini, kerana saya nak share apa yang ada yang Allah SWT anugerahkan ini bukan untuk saya. Ini untuk orang lain. Bagi saya selalu saya sebut bahawa saya makan 2 kali sehari. Yang lebih adalah orang punya. Begitu juga makan sepinggan nasi, ataupun yang lebihnya pinggan yang kedua, ketiga dan keempat orang lain punya. Kalau kita tengok umat-umat dan kaum kita di negara-negara yang susah seperti Afghanistan, kaum Rohingya di Myanmar, untuk mendapat sesuap nasi bukannya senang. Dan kita kira kita sebagai warga negara ini, kita bersyukur kepada Allah SWT boleh hidup mewah walaupun dalam keadaan ekoran daripada pandemik COVID-19 ni. Dan ni akhir-akhir ni dengan harga barang yang tidak pernah berlaku akan naik, yang mendadak, yang akan memberi kesusahan dan kelaparan. Tapi harapan saya dengan apa yang saya ada Allah SWT bagi ini, kita share. Jadi apa yang ada hari ini walaupun dilihat sebagai too good to be true, tidak masuk akal untuk pemikir-pemikir melalui akademik, walaupun dia peringkat ekonomi PhD ataupun ekonomi kewangan PhD, saya rasa
dia tidak boleh terap benda ni. Pasal ini adalah Togut Tubitru yang dianggap bahawa di luar daripada pemikiran manusia. Sebab itulah saya buat dalam hal ni, saya panggil, saya ni bukan saja membina pemikiran di luar kotak, tetapi saya membina kotak baru untuk ilmu ekonomi berasaskan kewangan. Jadi sukalah juga saya yang telah merantau di 48 negara dengan 133 special purpose vehicle atas nama TUE Capital di negara banyak di dunia ini. Jadi saya, walaupun saya di negara sendiri telah dinegatifkan, telah dibuat macam-macam penghinaan oleh bangsa sendiri dengan menconteng arang di muka saya, dengan menyimbah cap merah kepada syarikat saya, tapi saya masih bersabar. Dan untuk makluman semua untuk kawan-kawan saya, sahabat rapat saya di luar sana, walaupun dalam keadaan begini, walaupun dalam keadaan saya sakit hari ini, saya juga telah dapat satu benchmark di mana saya mempunyai 2,469 metrik tan gold AU, Aurum Italia. Dan pemergian saya ke Korea baru ni atas jemputan daripada 13 Mei sampai 20 Mei adalah atas jemputan Sihan Bank di Korea. Kerana Sihan Bank melalui credit line provider telah hubungi saya untuk menggunakan emas saya sebanyak 316 tan yang bernilai semasa ketika 2018 adalah 14 bilion. Tawaran yang amat baik daripada Sihan Bank dan GC dan GE Construction, saya bersetuju dan dia sudah on. Saya telah dijemput untuk membuka akaun di Sihan Bank di Donghae, walaupun perjalanan daripada Seoul ke Donghae mengambil masa 2 jam setengah melalui speed train, tapi saya berjaya. Dan begitu juga sekarang ni lagi satu emas saya yang bernilai, yang berjumlah 1,130 metrik tan dipunyai sendiri oleh TUE Capital Berhad. Harga semasa adalah 77 bilion dolar dan harga 2018 62 bilion. Ini pun telah dipinang oleh syarikat yang mendapat kredit lain di New York dengan tawaran 75% LTV, loan to value, dan return untuk saya sebanyak 80% seminggu dan dijangka 46 bilion perolehan pendapatan daripada trade program emas saya. InsyaAllah duit yang bagi yang ada, saya tidak untuk guna saya. Bagi saya 2 kali makan sehari. Anak keluarga saya, sahabat saya yang dekat, sudah saya atur. Ini kalau sekiranya negara Malaysia yang dicintai memerlukan, kita boleh berbincang. Pasal saya kira ini bukan hak saya. Ini hak Allah SWT. Manalah seorang-orang kampung daripada Pewbell, Pulau Belanga, boleh mempunyai 2,469 metrik tan dengan nilai emas 173 bilion. Dengan lesen tak ada, dengan lombong tak ada, dengan tanah tak ada, dengan bulldozer jentera tak ada. Tiba-tiba saya ada 2,469 metrik tan. Inilah orang yang akademik tak boleh fikir apa yang saya ada dan bagaimana saya perolehi. Inilah yang menjadi pertanyaan dan kewaswasan golongan-golongan yang belajar akademik, belajar tinggi akademik dalam ekonomi keuangan, tidak boleh fikir. Dan satu lagi, macam wang saya di Belgium, di US Capital Private Bank, walaupun dinafikan oleh setengah pihak, saya mempunyai 4 trilion euro. Atas peribadi saya, 1 trilion euro. Atas syarikat TUE Capital Berhad meliputi anak saya dan isteri saya, nilai 3 trilion. Walaupun satu masa sebelum ini, 2016, 2017, dinafikan oleh pihak berkuasa keuangan negara otonomi. Dinafikan. Tapi saya mendapat statement terbaru 22 hari bulan Mei dalam 2-3 minggu lepas. Itu adalah kenyataan. Jadi kalau menafikan tanpa bukti penafian itu, saya rasa itu hear and say. Jadi kalau pegawai tinggi kerajaan mungkin mengambil mudah menghukumkan sesuatu
too good to be true. Jadi judge the book true the cover. Kerana saya ni nama Muhammad Zahri bin Najawah. Tetapi kalau nama saya Robert Yee, ataupun nama saya ataupun anak Robert Koch, mungkin boleh terima. Tapi saya Zahri bin Najawah, budak Pulau Belanga daripada Kelantan. Itu je masalah pemikiran pegawai-pegawai kita. Saya doa dengan Allah SWT. Bukalah fikiran mereka ni. Biar tahu dunia luar. Biar jangan mudah menilai orang tu melalui judge book through the cover. Jadi yang ketiga, ini paling besar dan paling rahsia. Saya dalam masa terdekat ini, saya akan mendapat bayaran bond saya. Numismatik business yang kalau saya sebut pun, dia orang tak tahu. Yang dia orang tahu, matematik saja. 2 kali 2, 4. Walaupun saya melaksanakan 2 kali 2, 18. Pun dinafikan. Tapi kena ingat, semasa saya berada di Zurich, beberapa kali pergi, saya jumpa dengan pandita-pandita Yahudi. Pandita Yahudi kata ke saya, you are still small. 2 times 2 is 18. I'm better than you. 2 times 2, how much you want? Jadi kita fikir balik. Jadi apabila sekarang baru saya tahu, apabila numismatik saya betul bond tadi, dengan sekeping Yellow Dragon, Chinese note, dia panggil Vigitillion, 63 biji kosong, dibayar oleh sovereign buyer ataupun American Treasury sebesar USD 1.5 trilion. Jadi 1.5 trilion ni, yang saya ada sekarang ni 278 keping. Line. Cuba bayangkan. Saya tak kisah, jemput saya, bagi tahu kena bayar cukai kerajaan ke, kena potong untuk membantu kelaparan manusia penduduk Malaysia ke, ataupun nak buat majlis food security negara ke, ataupun apa-apa perancangan kerajaan dalam program pemulihan negara ke. Kita berbincang, saya rakyat Malaysia. Apa yang masalah? Janganlah meletakkan saya kerana saya bangsa Melayu dihina oleh bangsa sendiri. Jangan buat macam tu, tak baik. Allah Maha mengetahui. Saya pun tidak nak mengambil tanggungjawab yang berat. Nak pikul atas bahu. Bukan saja di Malaysia. Orang yang memerlukan saya ni dunia. Termasuk di New York sendiri, di Itali, di Jerman, di Perancis, di UK. Saya merantau 48 negara. Jadi, saya nak pesan kepada sahabat-sahabat saya. Janganlah melihat negatif. Kita hidup kena guna mata ketiga. Jangan pakai mata satu. Dan kita kena guna otak di separuh sedar. Yang kita belum guna lagi. Yang kita guna hari-hari hari ni. Bangun pagi makan, gosok gigi makan pagi itu. Otak sedar. Guna yang separuh sedar. Bangun pagi, makan pagi, gosok gigi kemudian. Apa yang dibuat oleh pihak elit global. Bangun pagi, gosok gigi, makan pagi. Kan salah. Gosok gigi sebelum makan pagi. Bermakna gigi akan kotor balik. Apa salah kalau kita ubah? Bangun pagi, makan pagi, gosok gigi. Jadi saya nak cerita ni permainan minda. Biarlah orang kita bangsa saya Mila Malik Yawa faham keadaan ini. Sebab tu saya wujudkan satu NGO. Nama Pertubuhan Melayu Maju Malaysia ataupun M3. Sekarang ni arahan daripada DOD, daripada American Treasury. Bayaran yang dibuat ni terlalu banyak. Sebab tu dia susul untuk bayar, untuk bagi grant kepada NGO. Sebab tu saya minta tolong Cik Azmi Abdul Rahman sebagai penolong Setiausaha Agung M3. Kumpullah NGO Melayu, NGO Cina, NGO India dan lain-lain bangsa Iban, Dayak ke apa. Kita bagi duit. Pasal duit ni grant hasil daripada perniagaan numismatik saya. Kalau saya cakap jumlah, mungkin dinafikan kerana tuan-tuan semua di luar sana melihat belajar sekolah dulu sampai trilion. Mungkin tidak seperti saya. Saya ni belajar sehingga quadrillion, quintillion, octillion, decillion, centillion, bicentillion dan yang paling besar merillion. 30,000 biji kosong. Yang ada dengan saya ini paling besar 603 biji kosong. Jadi saya nak cerita minda tadi. Pasal minda anda semua telah disusun artificial intelligence daripada darjah 1. Mengatakan 2 kali 24. 2 kali 24 itu break even. Bank sendiri pun bukan meniaga 2 kali 24. Bank sendiri meniaga 2 kali 27. Kalau dia nak bayar gaji CEO dekat dengan 1 juta, gaji chairman, gaji staff, sewa bangunan,
2 kali 24. Orang pinjam 100 juta, bayar 100 juta. Apa untuk nak bayar gaji? Bermakna di sini taklif penipuan sudah wujud dibuat oleh Rothschild. Jadi minta maaf saya kena sebut nama. Pasal keadaan ni saya bukan tertekan walaupun nak ambil hak saya. Berbincanglah. Saya orang Malaysia. I'm the Malay. I nak cerita kepada you all. Mila Malik Jawa. Ingat, akhir zaman adalah Bani Tamim, Bani Melayu memerintah dunia. Kena ingat. Jangan kita sombong, ego dengan keadaan kuasa, jawatan, mengguna sewenang-wenangnya. Kerana kita ada kuasa, jangan. Allah SWT melihat kita. Ini saya nak pesan. Jadi numismatik saya ni, yang ada di Zurich, di 4 warehouse, saya nilai ketika itu belum $1 lagi. Ini sebelum ni hanya 30% dolar per unit Zimbabwe, per denomination USD. Masa tu kita kira 324 trilion. Dan ada di private security house Kuala Lumpur 2.883 kuat trilion. Itu belum ada di Filipina dan belum ada lagi di Vietnam. Jadi duit begitu banyak bukan untuk saya. Ini adalah untuk negara saya yang dipanggil sebagai dia panggil House of Islam. Harta Raja-Raja Melayu 800 trilion nak cerita kepada umum. Kenapa tak boleh selesai? Kerana 1% to pay for the liability. World Bank liability 1%. Kalau 800 trilion 1%. 1% siapa boleh bayar? InsyaAllah doa. Biar kita bayar, kita ambil balik 800 trilion ni, kita susun balik, kita bantu rakyat. Kita tak nak rakyat merana, jadi sengsara di negara yang amat kaya di muka bumi. Malaysia lah negara yang disuburkan oleh Allah SWT. Kerana negara kita ini, tanah Melayu khususnya, adalah mahar Nabi Ibrahim semasa nak berkahwin dengan, masa perkahwin dengan Katurah, iaitu ibu kepada Bani Melayu. Jadi saya nak pesan kepada yang di luar sana, janganlah memandang enteng, janganlah memandang negatif benda yang saya cakap. Kalau tak faham, kita jumpa, saya terangkan. Belajarlah ilmu. Jangan jadi bongok, otak duduk di ala lutut, tak boleh guna akal. Sebab tu saya selalu kata, manusia sumber daya fikir kepada fikiran berdaya sumber. Ataupun fikiran bersumber daya. Inilah mustahak. Jadi kalau kita setakat duduk dalam otak, kita tak fikir untuk kebaikan orang lain, kejahatan kita tak bertobat, dah terlupa dah Allah itu satu, lambat laun akibat akan diterima oleh anda semua. Jadi saya rasa untuk setakat hari ni, besok saya sambung episod kedua. Kerana esok saya buat satu seminar yang kami panggil Earth Economy Seminar yang ada moderator. Kerana saya lihat World Economic Forum totally gagal. Ini menggunakan kesempatan platform WEF untuk menjahanamkan manusia. Jadi saya tidak mahu pasal bumi Allah ini bumi yang makmur. Tetapi dirosakkan oleh manusia, khususnya elit globalis, sosialis globally, elit global yang diketuai oleh 7 negara di muka bumi untuk memanipulkan manusia bagi kepentingan keuntungan keuangan. Jadi setakat dulu hari ini, dan saya sambung esok atas tajuk EES, Earth Economy Seminar. Hari ini sebagai GDB, Global Economization, Development, Exchange, Business Enhance. Saya nak letak orang-orang yang dipandang negatif dalam GDB itu, dia biar jadi positif. Dan kita kalau tentukan besok anak-anak Kelantan semua datang berilmulah dengan saya, kita mengajar macam mana untuk negatif GDB tadi kepada positif. Tapi kalau tak dengar juga, kita kekal balik negatif. Katuk kepala orang pun. Itu daripada, bukan saya nak cakap melalui perasaan. Ini waktu dah maghrib. Hari ini kebetulan saya sebut macam saya pergi Korea itu 13 Mei. Saya panggil Black Friday. Tapi insya-Allah doa saja, numismatik saya dalam perjalanan
bayaran melalui Swiss system, bukan ada lagi bayaran melalui QFS, Quantum Financial System, bukan lagi Swiss system yang dibuat sebelum ini untuk mengsengsarakan manusia. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa minit je? Lebih kot. 20.